Baqa adalah satu daripada 5 sifat salbiyah. Itu tuan-tuan kena faham dulu. Sekarang ada orang tanya dengan tuan-tuan, nanti ada orang tanya dengan tuan-tuan, apa dia sifat salbiyah ni? Tuan-tuan kena tahu sebab tuan-tuan mengaji. Dia daripada wujud, itu dinamakan dia sebagai sifat thubutiyah ataupun nafsiyah. Yang kedua, dia masuk kepada perbincangan qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. Ini dia termasuk di dalam sifat salbiyah. Apa makna salbun? Salbiyah ni dia makna dia salbun. Salbun ni makna dia apa? Salbun ay nafyun. Makna dia sifat yang nafi. Dia menafikan segala sesuatu yang tak layak bagi Allah Azza wa Jal. Bila kita sebut kata sifat baqa, menafi bahawasanya Allah Azza wa Jal itu dia adanya kehancuran pada diri dia. Maka kalau kata ada kehancuran, maka dia tak layak untuk diangkat menjadi Tuhan. Ini yang paling utama tuan-tuan kena fokus. Mana-mana orang, mana-mana tok syekh, mana-mana ulama, mana-mana manusia yang mendakwa kata dia Tuhan, maka tuan-tuan tak boleh terima ketuhanan dia. Sebab apa tak boleh terima? Sebab diri dia sendiri tidak baqa. Dia tidak bersifat dengan kekal. Maka bila kita sebut kata al-baqa, kata sebahagian para ulama, al-baqa'u lillah. Baqa ini adalah bagi Allah Azza wa Jalla. Mutlak bagi Allah itu sebenarnya yang layak adalah baqa. Makna dia, bila Allah Ta'ala baqa, ternafi padanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan fana. Fana ni semua makhluk. Sebab tu dia sebahagian ulama mereka menyatakan bahawasanya juga al-baqa'u lil wujud laisa bil mawjud, bukan kepada juzuk kelompok yang mawjud. Beza tu antara wujud dengan mawjud. Wujud ni apa dia? Barang yang ada. Bila sebut kata wujud, maknanya ada. Mawjud barang yang diadakan. Itu beza. Sebab tu bagi Allah Azza wa Jal, Allah Ta'ala kata dah dalam surah Al-Ikhlas, masalan awal-awal lagi Allah Ta'ala dah menyebutkan bahawasanya lam yalid wa lam yulad. Lam itu dia kalimah nafi pada masa ataupun zaman yang sebelumnya. Adapun lam kalimah nafi yang membawa makna kepada juzuk sekarang ataupun yang akan berlaku. Tapi dalam ayat tu kata Allah lam yalid, Allah Ta'ala tidak beranak, wa lam yulad, dan dia juga tidak diperanakkan. Sebab apa? Sebab dia bersifat dengan wujud. Kita ni pula ni, kalau orang tanya dengan tuan-tuan lah, tuan-tuan ni wujud ke mawujud ke? Tuan-tuan nak jawab apa? Maka jawapannya adalah mawujud. Pasal kita ni barang yang kena jadi, barang yang diadakan. Siapa yang mengadakan kita? Allah Azza wa Jal. Sebab tu mana-mana orang, kalau kata kita dalam kelas lah selalunya, dalam kelas, pensyarah, guru, ustaz, dia akan tanya waktu dia nak ambil attendance tu, dia akan tanya dulu, Tirmizi mawjud amla? Tirmizi ni ada ke tak ada ke? Dia tak sebut Tirmizi wujud amla, dia sebut Tirmizi mawjud. Penggunaan kalimah mawjud dengan wujud itu sendiri. Sebab tu bagi Allah kita tak boleh tanya siapa yang menjadikan Allah. Sebab apa? Sebab Allah itu dia bersifat dengan wujud. Laisa bil mawjud. Dia bukan yang diadakan.
Boleh faham nah? Tuan-tuan faham ke? Saya risau dengan tuan-tuan ni. Khusyuk dan tawaduknya. Mentang-mentanglah hari hujan hari ni kan. Baik. Disebutkan di sini dia kata bahawasanya baqa artinya kekal. Nanti ada pula orang tanya pula. Habis tu yang kita syurga neraka tak kekal? Syurga neraka tu kekal ataupun tak? Syurga neraka tu semua kekal. Kalau tak kita nak duduk di mana pula? Sampai Allah Ta'ala kata khalidina fiha abadan. Masuk dalam tu duduk selama-lamanya di alam akhirat tu sendiri. Tapi ada ayat Quran yang berbunyi kullu man 'alaiha fan. Setiap daripada semua dalam alam ini yang menjadi tanda kullu man 'alaiha fan akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab sifat makhluk adalah fana. Kita bukannya baqa. Habis tu macam mana kita ni? Syurga, neraka, mahsyar. Mahsyar tu makhluk Allah Azza wa Jal, tempat kita nak berhimpun kelak. Maka baqa ini terbahagi dia kepada dua. Adakah kita pun sama dengan Allah Azza wa Jal? Allah baqa, kita pun baqa. Ada setengah orang dia mengajak kepada orang, dia kata macam tu. Akhirnya orang menerima kesesatan yang dia bawa. Dia kata bahawasanya Allah Ta'ala itu baqa, Allah Ta'ala itu kekal. Kita pun kekal. Kita tak kekal macam mana? Dia kata nanti kita yang nak pergi duduk dalam syurga. Kita yang nak penghuni sebagai penghuni neraka. Manusia ke semua tu. Sebab Allah Ta'ala kata dah, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Disediakan neraka Jahannam itu kebanyakannya untuk mengisi kelompok jin dan manusia. Habis tu yang ni semua ni akan jadi apa ni? Kalau kata hancur, buat apa kita buat ibadat sekarang? Yang ni yang tuan-tuan kena faham ni. Baqa kita, kekal kita tak sama dengan kekalnya Allah Azza wa Jal. Baqa Allah Azza wa Jal dinamakan sebagai baqa'u dzatiyun. Allah Ta'ala baqa' dzati. Kekal dia kekal dzati. Kita ni memang kekal, tapi kekal kita baqa'u aridiyun. Kita ni dikekalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tu beza dia di situ. Akidah ni kena bagi jelas. Kalau tak, maka kita termasuklah di dalam kelompok yang sesat, bahkan lagi menyesatkan. Kita ni kekal di hari akhirat kelak sebab diizinkan oleh Allah untuk kita dikekalkan. Tujuan dia apa dia? Liyadzuqul azab. Salah satu dia untuk merasakan azab yang pedih atas setiap apa yang telah kita lakukan, yang telah kita laksanakan. Dan sebahagiannya lagi kita dikekalkan oleh Allah untuk apa? Untuk mengecapi kenikmatan atas imbalan daripada keimanan dan ketakwaan kita selama ni kepada Allah Jalla wa'ala. Sebab tu bila kita tengok balik, kalau orang bahas dengan kita dalam masalah ni, kita yang belajar ni kita ada hujah. Kekalnya kita dinamakan sebagai baqa yang bukan bersifat zati. Kekal kita bukan kekal dengan diri kita sendiri, tetapi kekalnya kita dikekalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kekalnya neraka, kekalnya syurga, itu semua dikekalkan oleh Allah Azza wa Jalla atas kehendak dia. Maka bila kita sebut kata baqa, lepas daripada ni tuan-tuan kena faham dia mesti terbahagi kepada dua. Yang pertama kekal zati, yang kedua kekal aridi. Aridi ini kekal apa? Kekal yang bersifat mendatang.
Tuan-tuan baca Quran kan, kita ada hukum tajwid, nama dia mad arid lis sukun. Apa makna arid ni? Mendatang lah. Asalnya huruf tu dia tak mati, tapi dengan sebab kita nak waqaf, maka kita matikan huruf tersebut. Masalan, Bismillahirrahmanirrahim. Min tu asalnya tidak mati, dia berbaris. Dia berbaris kasrah, tapi dengan sebab kita nak waqaf, maka kita matikan mim tu. Itu nama dia mad arid lis sukun. Sukun dia tu bukan sukun mutlak, dia bukan sakin mutlak, dia mati, dia bersifat aridi. Aridnya di situ sebab apa? Lis sukun, sebab kita berkehendak kepada sukun, kita nak berhenti pada ayat tu. Maknanya bila sebut kata baqa secara aridi, baqa ataupun kekalnya kita itu dikekalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan kita kekal dengan diri kita sendiri. Yang ni yang menjadi masalah punca salah faham pada sifat baqa ini, yang menjadikan sebahagian daripada kalangan kita bergelumang di dalam kegelapan kesesatan. Sampaikan dia buat segala sesuatu, dia merasakan bahawasanya dunia ini adalah tempat untuk dia bebas untuk bertindak sesuka hati. Sedangkan tidak. Dunia ni adalah medan yang disebutkan oleh Allah, zalika mata'ul ghurur. Dunia ni bersifat perhiasan yang menipu. Mata' al-ghurur, yang menipu. Sebab dunia ini sendiri, selalu saya sebut dah, dunia ini sifatnya digariskan oleh para ulama sebagai darul ibtila wal imtihan. Dunia ni tempat kita dapat ujian dan cubaan. Sebab tu bila kita beriman kepada sifat baqa Allah Azza wa Jal, kita tak akan pernah berani untuk melazimi dosa besar yang kita lakukan selama ni tanpa segan dan silu kepada Allah Jalla wa'ala. Hari ni tuan-tuan boleh tengok, kadang-kadang kita diuji oleh Allah dalam segenap juzuk. Ada orang kadang-kadang Allah Ta'ala uji dia, usul dia baik semua, saleh, wara. Usul ni yang mana? Ayah kita, mak kita, atuk kita, nenek kita, tok wan kita, tok nek kita, semuanya baik. Opah kita semua baik, saleh. Tapi Allah Ta'ala jadikan fitnah pada sudut furu' kita. Furu' ni anak, cucu, cicit dan ke bawah. Kadang-kadang furu'nya bagus, usulnya pula masalah. Ini ujian. Kadang-kadang usul masalah, usulnya bagus, furu'nya bagus, adik-beradik pula masalah yang ada kaitan dengan kita ni. Kadang-kadang adik-beradik bagus, mak ayah bagus, tok nenek bagus, anak cucu bagus, tapi dia masalah di mana? Pada masyarakat yang berhampiran dengan kita. Sebab tu dunia ni bukan tempat untuk kita bebas bercakap. Pentingnya yang disebutkan dalam kerangka awwaluddin ma'rifatullah itu, tujuan dia tuan-tuan, supaya bukan sekadar tidak mengadakan, tidak mewujudkan nilai syirik pada diri kita, tetapi juga supaya adanya nilai ihtiyat dalam setiap perbuatan seorang mukmin yang dia mengaku bahawasanya dia beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Tuan-tuan, kita ni kadang-kadang kita jadi ahli masjid, kita jadi jamaah masjid, kita rasakan kita lah adalah calon ahli syurga Allah Azza wa Jalla. Menjadi pengharap itu tak jadi masalah, tapi meyakini bahawasanya kita ahli syurga selain daripada kita semua ahli neraka, ini masalah.
Sebab Allah Ta'ala bagi tahu dah tujuan kita kena kenal Allah ini sampai wujudnya nilai tawadhu'. Itu tujuan kita kena kenal Allah Azza wa Jal. Saya suka pakai pandangan yang dikeluarkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, dia kata, tawadhu' tak akan pernah ada pada diri kamu selagi mana kamu melihat orang lain lebih keji, lebih hina, lebih buruk daripada kamu, sedangkan pada waktu itu kamu merasakan diri kamu adalah yang sempurna. Maka ini bukan nilai tawadhu'. Tawadhu' apabila kita melangkah keluar daripada rumah kita tadi, kita berjalan, kita memandang orang-orang yang lain itu sebagai ahli yang lebih saleh, orang yang lebih wara', orang yang lebih taqarrub, nilai dia muqarrabun, orang yang paling hampir dengan Allah Azza wa Jalla. Yang ni baru boleh jadi hamba kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala menjelaskan wa ibadur rahman. Allah Ta'ala kata orang yang nak jadi hamba kepada Allah ni bukan semua. Ramai boleh menjadi makhluk kepada Allah, tetapi belum tentu dia menjadi hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Nak menghasilkan nilai ubudiyah ni tuan-tuan bukan mudah. Sebab tu kadang-kadang ada orang yang dia dapat nikmat macam-macam daripada Allah, tapi dia nak abdi diri kepada Allah. Orang utara kata tak ada pasal lah. Tak ada pasal ni hang jangan duk harap lah. Tadi tuan imam kita baca tentang kelompok Quraisy. Tu antara manusia yang Allah bagi kepada mereka nikmat yang pada sebelumnya, sebelum kedatangan Islam, sebelum datangnya seruan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka hidup dalam keadaan ketakutan. Satu-satunya surah dalam Quran yang Allah Ta'ala cerita tentang bangsa, tentang satu kelompok daripada bangsa Arab secara detail adalah surah Quraisy. Ada dalam surah-surah yang lain kisah umat-umat terdahulu tentang Ashabul Aikah ada, tapi dia tak detail macam mana surah Quraisy itu sendiri. Quraisy ni sampai Allah Ta'ala kata dah, mereka tu yang imam kita baca tadi, mereka tak boleh nak mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab pada diri mereka, mereka tidak meyakini bahawasanya mereka tidak pernah menerima ada satu kuasa yang hidupnya itu secara kekal dan tidak akan pernah fana sama sekali, yakni Allah, Tuhan yang telah memberikan kenikmatan kepada mereka. Sebab tu Allah Ta'ala kata kebiasaan orang-orang Quraisy. Ayat ni macam mana tergantung. Li'ila fi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-sayf. Allah Ta'ala kata mereka ni, kalau kata mereka bermusafir, mereka pergilah mana-mana pun selamat perjalanan mereka, sama ada pada musim panas ataupun pada musim sejuk, selamat. Sebab apa yang selamat tu? Allah menjaga mereka. Wa amanahum min khauf. Tu tadi imam kita baca, imam pula suara sedap. Subhanallah, tak suruh belanja pun, tak sajalah. Sebab ada setengah tu imam baca sampai saya pun nak bebai. Kita bebai ni marah. Bebai orang selatan ni lain tak. Bebai sini dia kata bodoh tak. Belah utara kalau sebut kata bebai tu maksud dia marah. Ada setengah imam baca sampai saya nak bebai, tak tahulah. Yang ni tadi saya dengar sebiji. Allah Ta'ala kata mereka ni Allah Ta'ala jaga. Tuan-tuan,
antara kenikmatan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Atta'ilah As-Sakandari dalam kitab dia Al-Hikam. Dia kata dua nikmat yang manusia ni tak boleh leka dan tak boleh lupa, iaitu ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Ni'matul imdad, apa maksud ni'matul imdad? Nikmat yang berpanjangan Allah Ta'ala beri kepada kita. Kita duduk dalam pemeliharaan Allah. Sebab tu pentingnya untuk kita memahami kerangka baqa, kekal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita tahu bila kita akan binasa, maknanya kita akan melalui fasa yang mana kita akan dimusnahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita akan bangun pada hari yang disebutkan oleh Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari yang manusia akan jadi kelam kabut. Manusia akan pakak-pakak bertanya masing-masing, ni dah jadi apa ni? Pada hari itu yang kata pihak anak lupakan mak dan juga ayah, pihak suami tinggalkan isteri. Maka bila jadi macam tu, kalau kita beriman kepada sifat baqa Allah Azza wa Jal, yang apabila kita tahu bahawasanya baqa bagi Allah, maka ternafilah sifat fana bagi Allah Azza wa Jal. Maknanya tak akan pernah berlaku kehancuran. Mana-mana zat yang ada berlaku kehancuran, maka dia tak layak diangkat sebagai Tuhan. Sebab dia pun berhajat kepada kehancuran. Maknanya dia akan dibangunkan oleh Allah pada hari yang disebutkan sebagai yaumul jaza, hari pembalasan. Bila bangun sahaja semua di hadapan Allah, maka pada waktu itulah kita akan mengenal. Pada hari itu yang Allah Ta'ala akan tanya, limanil mulkul yaum, siapa raja pada hari itu? Kelompok Quraisy Allah Ta'ala bagi kepada mereka, allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dua nikmat yang terbesar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Mereka tak bersyukur. Sebab tu mereka tidak mengabdikan diri kepada Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, sebab apa yang Quraisy ni Allah sebut dalam Quran? Sebab apa Allah Ta'ala jaga Quraisy ni? Antara kelebihannya, selain daripada Nabi dibangkitkan daripada kelompok Quraisy, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, wasiqayatu fihim. Quraisy ni satu sikap mereka, perangai mereka yang sangat elok, yang sangat baik. Walaupun mereka tak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tapi mereka ni suka menyantuni dhuyufur rahman. Siapa juga yang hadir ke rumah Allah Azza wa Jalla, maka mereka akan menyantuni. Dengan sebab punca mereka menyantuni itulah Allah memelihara perjalanan mereka. Ila fihim rihlatash shita was-sayf. Musim sejuk ke, musim panas ke, yang mereka terlibat dalam perdagangan, dalam permusafiran. Mereka ke Yaman ke, mereka ke Syam ke, tetap dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bila kata Allah Azza wa Jalla dah memberikan nikmat, apa yang perlu buat? Falyabudu rabb hadzal bait. Tapi tak ada kepada kelompok Quraisy. Maka bila kita baca dalam surah Quraisy tu, kita nampak dah bahawasanya mereka ini tidak menerima Allah Azza wa Jalla itu sebagai Tuhan semata-mata, lalu mereka mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Sebab tu Quraisy mereka tak dinamakan sebagai kelompok mulhid. Mereka dikenali sebagai kelompok musyrik.
Sebab tu kalau kata kita pun baca dalam Al-Quran ni, kita kena pegang kepada satu kaedah, al-ibrah bi'umumil lafzi la bikhususis sabab. Kita baca tu memang cerita tu tentang kelompok Quraisy, tapi kita pada hari ini ada tak sikap macam mana yang ada kepada kelompok Quraisy itu sendiri. Hari ini kalau kata kita beriman kepada baqa Allah Azza wa Jal, tuan-tuan, orang dia tak akan pernah bermudah-mudah di dalam urusan dunia. Sebab apa? Sebab semua pekerjaan kita dicatat oleh dua malaikat Allah Azza wa Jal. Hari ini kadang-kadang kita rajin salat, tapi kita burukkan, kita rosakkan amalan salat, amalan puasa, amalan zakat kita dengan satu senjata yang nama dia lidah. Sebab itulah kalau agama ni, tuan-tuan, kita cuma belajar dua, tauhid kemudiannya fiqh, okey dah Islam kita tu. Tapi dia tak berapa cantik. Macam rumah, kalau kata tuan-tuan diri, dinding dia, bumbung dia, semua dah ada, tinggal tuan-tuan tak plaster, elok lah. Tapi setengah mata memandang, dia kata rumah tadi rumah yang tak siap, rumah tak plaster. Dinding tu ada tapi tak plaster. Tuan-tuan, kalau kata beli rumah pada hari ini, bukan setakat plaster dinding tu, cat, pilih cat yang paling cantik. Shilling kita tak buat dah shilling selapis tu, kita buat paling tak ada shilling 3 lapis. Islam begitu. Teras dia adalah tauhid itu sendiri. Pelengkap kepada tauhid itu dengan jalan dengan jalan syariat yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kata tauhid ada, syariat kita pun cantik, yang merosakkan amalan itu adalah apabila kita tidak mempunyai nilai adab. Bila kita tidak menyusunnya, kita tidak menghiasnya dengan nilai kesufian. Sebab itulah lahirnya karangan-karangan para ulama, terutama yang di Nusantara kita pada hari ini, antaranya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, yang banyak kita ambil dia punya istifadah, kita ambil dia punya faedah dia, kan, dalam penulisan kitab dia. Kalau Al-Imam Al-Ghazali masyhur, Syekh Abdul Qadir masyhur, tapi Syekh Abdul Samad itu sendiri antara ulama Nusantara yang dia mengajak kita, dia mendidik kita. Sebab tujuan utama kerasulan Nabi itu adalah dalam bab akidah, penyempurnaan syariat. Tetapi tuan-tuan jangan tolak, sebab ada juga hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Nabi kata sesungguhnya aku ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibangkitkan oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah, dibangunkan oleh Allah untuk umat akhir zaman ni. Tujuan dia apa dia? Liutammima, bagi menyempurnakan makarimal akhlaq, akhlak yang mulia. Tuan-tuan hebatlah dalam bidang fiqh, dalam akidah tuan-tuan hebat, tapi lisan tuan-tuan kurang elok. Sebab tu Allah Ta'ala kata, wa qulu linnasi husna wa aqimis salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu daripada Allah. Allah Ta'ala pesan dekat kita apa dia? Allah Ta'ala kata wa qulu linnasi husna. Kita ni dalam pada kita nak menjalinkan hubungan dakwah dengan umat, dengan masyarakat, nak meneruskan legasi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara dalam ketegasan yang ada, kita perlu selitkan dengan lidah yang baik. Wa qulu linnasi husna, cakap dengan perkataan-perkataan yang baik. Hari ini ramai orang yang dia boleh menyampaikan dakwah tetapi lisannya buruk.
Menyebabkan orang tak terima agama itu bukan dengan sebab keburukan pada agama, tetapi kecacatan yang ada pada diri saya dan pada diri kita semua. Islam dipandang buruk bukan dengan sebab Islam tu, tetapi dengan sebab umat Islam itu sendiri. Islam datang dalam bab syariat, bincang tentang apa? Tentang buka dalam kitab fiqh. Bab yang awal, faslun awal, bab yang membicarakan tentang ahkamut taharah, tentang hukum bersuci. Itu bab yang paling awal. Tapi kalau kata kita tengok realiti umat Islam, berbeza. Sebab itu kita kata Allah perintah lain dalam Quran, kita buat macam lain. Allah Ta'ala kata waqulu linnasi husna, cakap kepada orang dengan perkataan-perkataan yang baik. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Imam Muslim. Tak bunyi lagi kan? Berapa minit lagi? Seminit lagi. Ya? Seminit lagi. Sebab tu di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Imam Muslim, satu riwayat daripada Al-Bukhari dan satu riwayat daripada Al-Imam At-Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Cakap benda-benda yang baik, yang ada faedah. Dalam mensyarahkan hadis tu banyaklah. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi, Daraqutni, semua bagi pandangan macam-macam waktu mensyarahkan kepada juzuk hadis ni apa yang nak dimaksudkan. Az-Zahabi ada pandangan dia yang disebutkan sebahagiannya kata falyaqul khairan. Apa dia makna khairan? Sesuatu yang memberikan kebaikan kepada orang yang bercakap dan orang yang nak disampaikan mesej tersebut. Falyaqul khairan, boleh arti dalam makna tu. Ada sebahagian kata falyaqul khairan bermakna dia bercakap itu perkara yang ada juzuk manfaat yang boleh diambil istifadah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu bis-shawab. Kita berhenti untuk azan. Baik, maka bila kita sebut tentang kedudukan ayat ini, Allah Ta'ala berfirman wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka kekal, tuan-tuan kena jelas, dia terbahagi kepada dua. Kekal zati itu mutlak Allah Azza wa Jal. Adapun kekal aridi, kekal barang yang dikekalkan oleh Allah Azza wa Jal, macam makhluk. Macam mana juzuk-juzuk makhluk yang dibenarkan oleh Allah, seperti mana syurga, neraka kita, semuanya akan dikekalkan oleh Allah Azza wa Jal. Maka kekal kita bukan kekal dengan juzuk zati. Kekal kita adalah dengan kekal aridi, barang yang datang kemudian. Baik. Dan lawannya fana. Fana artinya binasa. Dia kata bahawasanya di sini mustahil fana. Mustahil bagi Allah Ta'ala itu fana. Bagi Allah Ta'ala itu kebinasaan. Sebab itu bila kita melihat balik pada hari ini, mana-mana aliran pemikiran yang mana mereka meletakkan sesuatu selain daripada Allah itu sebagai Tuhan, dia mesti kita kena jelaskan daripada sudut apa yang kita namakan sebagai fana itu sendiri. Sifat fana itu apa dia? Fana sesuatu yang musnah, dia mesti berasal juga dengan musnah. Asalnya kita tidak ada. Kita bukan ada asal ni, tuan-tuan ada asal ke? Kita ada ni pun dengan sebab diadakan oleh Allah Azza wa Jal. Sebab tu dinamakan sebagai mawujud. Allah Ta'ala yang mengadakan kita, Allah yang menjadikan kita. Kaifa takfuruna billah. Allah Ta'ala datangkan istifham dalam ayat tu.
Macam mana kamu ni boleh jadi kufur? Macam mana kamu boleh ada sifat yang mengingkari Allah? Sedangkan kata Allah, kuntum amwatan, semua daripada kalangan kamu ni adalah asalnya daripada juzuk mati. Amwatan bermakna mati. Makna untuk mati kemudian mesti bermula dengan mati. Bila mati asal kemudian dimatikan kemudian, maka di sana mesti kena ada yang menciptakan. Sebab itu bagi Allah kita tak boleh tanya sebelum Allah siapa. Sebab yang duduk dalam sistem masa itu cuma kita, bukan Allah. Sebab itu Allah Ta'ala dia layak bersumpah dengan masa wal asr. Sebab masa itu sendiri dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita duduk dalam sistem tu nak bagi tahu bahawasanya masa ni pun makhluk Allah, yang mana tak sama masa dunia masa akhirat. Satu hari di dunia cuma bersamaan 24 jam. Satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun kita hidup di dalam dunia ni. Satu hari. Yang menjadikan ianya berbeza sebab ianya adalah makhluk. Bila makhluk, dia mesti diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bila kita tengok bahawasanya fana ini, dia mesti berlaku kepada makhluk, tidak kepada Khaliq. Dia tidak terjadi kepada Khaliq. Makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu penjelasan ini kita perlu berikan kepada juzuk-juzuk yang keliru ni. Seperti mana macam hari inilah ada Siti Kasim, pejuang-pejuang hari ini ni, yang kadang-kadang celaru daripada sudut akidah dia tu. Tapi tuan-tuan, sebenarnya mereka-mereka ini juga adalah ujian kepada kita semua. Allah Ta'ala jadikan mereka ni juga sebagai bahan ujian kepada orang-orang yang beriman ni. Allah Ta'ala nak tengok kita nak bentuk mereka ni macam mana. Sebab semua daripada kalangan kita ni Allah Ta'ala jadikan kita sebagai da'i untuk kita sampaikan sesuatu. Kalau kita maki pun kelompok ni, dia bukan dengar kuliah kita, yang dengar jamaah Masjid Khairiyah Seri Gombak je lah. Saya main duduk di meja ni, saya maki dia 200 lori pun dia bukan tahu. Dan kalau kata dia tahu pun dia tak akan pernah ambil tahu. Sebab tu kita disuruh untuk membenci sifat mereka begitu, yang cintakan kepada maksiat, yang menyebabkan akidah umat dalam keadaan celaru. Kita kena benci sifat tu. Tetapi untuk kita maki dia, untuk kita laknat dia, bukan itu lesen kita. Sebab tu nak menghukumkan seseorang itu sebagai murtad ataupun kafir ataupun seumpama dengannya, bukan tugas saya sebagai ustaz-ustaz duk mengajak kampung ni, tak boleh. Yang kena putusnya adalah pihak pemerintah. Kalau di Malaysia ni, pihak pemerintah terpulanglah, sama ada hakim syar'i ataupun kepada mufti negeri, terpulang kepada bidang kuasa siapa untuk memutuskan. Kita nak pergi hukum ni setakat sembang dekat kedai-kedai kopi boleh lah. Tapi kalau kata nak pergi menghukum dia secara hakam, tak boleh. Sebab yang tu bukan dia kerja kita. Kerja kita adalah memikirkan macam mana jalan untuk kita nak bawa mereka ni kepada Allah Azza wa Jalla, untuk tarik mereka ini kepada Allah dan Rasul, supaya akidah mereka jelas kembali. Sebab kalau kata kita laknat, tak ada kesan. Allah keluarkan kita bukan untuk melaknat orang. Allah keluarkan kita sebagai khalifah. Apa tujuan kita dikeluarkan oleh Allah? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kerja ni dah jadi terbalik dah. Tuan-tuan bisa dengar dah, ada setengah orang
Kadang-kadang kita ni biasalah kan, ada kadang-kadang saudara kita, adik-beradik kita ni, yang dia ni rajin semayang tapi tutup aurat tak pernah. Kadang-kadang dia rajin puasa tapi kadang-kadang dia rajin bayar zakat tapi dia tak rajin puasa. Macam-macam lah celarunya umat ni. Tapi Allah nak uji kita. Kadang-kadang kita pula tersilap ambil jalan. Kita kata kat dia ni, dah kalau kata hang tak reti nak tutup aurat, duk semayang buat apa? Semayang tu tak dapat apa lah. Peri lagu tu ya, pahala tak ada, tak usah duk semayang lah. Yang ni yang ramai ni. Dia duk bayar zakat juga. Dia adalah pengeluar zakat tertinggi negeri Selangor ni. Tapi tang puasa ni, Allahu Akbar, dialah yang paling lihat sekali puasa. Kita jumpa dengan dia, kita kata apa kat dia? Ni, dah kalau kata zakat tu duk rajin bayar, tiba-tiba puasa dak puasa hang nak dapat apa? Tak usah duk bayar zakat-zakat tu. Asalnya kawan ni dia buat juga satu ibadat dia. Sekarang ni atas kejahilan tok lebay ke pihak longgak macam kita ni, kita pula pergi syarah kat dia. Tuan-tuan tahu ke pihak longgak apa dia? Kita pula pi tutup buang jalan yang dia duk yang dia duk tengah buat ibadat tu tadi. Asalnya dia buat juga satu, ikutnya kita kena betulkan yang dia tak buat tu. Bab semayang yang dia dah buat tu silakan terus. Kita cuma pergi kat dia, kamu ni kalau kata tutup aurat cantik lagi minah ni. Sebab yang ni pelengkap saham kamu pun. Cakap baik-baik dengan dia. Dak kita pergi kata pula dekat dia, duk semayang buat apa? Tinggal abang semayang tu. Lah ni kita jadi siapa? Ta'muruna bil munkar wa tanhauna 'anil ma'ruf. Sebab punca dia kejahilan yang ada pada diri kita. Kita merasakan kita adalah sesempurna umat. Yang ni cukup bahaya ni. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan daripada Imam Muslim, tuan-tuan pernah dengar hadis ni masyhur. Ada satu orang lelaki yang dia pernah bunuh 99 nyawa tak? 99 nyawa. Jumpa dengan satu orang abid, tapi dia bukan alim. Beza tu. Alim, abid, faqih ni dua juzuk yang berlainan, 3 juzuk yang berlainan. Faqih dia menguasai ilmu tersebut. Alim dia memahami ilmu. Itu beza. Contoh, kita mengantuk, waktu ada lagi, kita sampai rumah ni biasalah letih, drive. Waktu solat zuhur contoh dia, kita mengantuk, orang baru lepas azan. Kalau orang yang alim, dia akan terus semayang dalam keadaan mengantuk tu. Orang yang faqih tak, dia akan tidur barang sekejap untuk merehatkan badan dia, supaya bila dia salat nanti dia ada nilai khusyuk dia semula kepada Allah Azza wa Jal. Ini orang faqih. Tapi tidur ni bukanlah tidur atas bantai dengan kain selimut, buka aircon, jawab dia 3 jam lah macam tu. Ni tidur ni sekadar nak menghilangkan letih. Maksudnya tidur atas lengan ke, jatuh sekali bangunlah. Itu maksud dia. Orang alim dia akan salat, dia tak kira apa dah. Dia tak kira salat dia tu hadir diri ataupun tak. Salat dia tu tadi ada nilai ibadah ataupun tak. Yang penting bagi dia adalah salat. Yang ni masalah ni. Ini orang alim. Dia tidak faqih. Orang yang faqih kalau kata badan dia berpeluh yang boleh mengganggu nilai salat dia, dia akan tunggu rehat, dia tak akan terus salat. Tunggu rehat, mandi, kemudian dia akan tunaikan salat. Sebab yang tu tuan-tuan kena belajar dalam usul fiqh lah. Dia ada wajib yang mudayyak, muwassa', macam-macam lah. Ada waktu semayang yang panjang, ada waktu yang pendek. Yang tu tuan-tuan kena mengaji dalam usul fiqh. Yang penting dia apa dia?
beza antara alim faqih. Abid orang yang rajin berbuat ibadat tapi dia tak rajin nak ngaji, dia tak rajin nak belajar. Ramai orang pada hari ni yang macam tu. Yang jenis malas nak mengaji tapi dia rajin semayang. Sebutlah semayang apa, semua dia semayang. Itu yang bila imam bergerak, dia tak dan imam turun, dia turun dah. Sebab punca dia apa dia? Dia rajin beribadah tapi dia tak tahu. Ju'ilal imam, dijadikan imam tu untuk apa? Pastikan imam sempurna dulu perbuatan, baru kita turun tunaikan perbuatan kita. Maka orang yang alim ni tadi, dia telah bunuh bukan orang alim, dia jumpa dengan satu orang abid dulu. Dia jumpa dengan satu orang abid, orang yang rajin buat ibadat. Dia kata, aku nak bertaubat kepada Allah. Dia tu kata, bolehlah. Tapi saya dah bunuh dah. Saya dah bunuh orang. Berapa banyak yang kamu dah bunuh? 99 nyawa. Oh, dia kata, banyak sangat 99 tu. Takat 9 orang tu gagah lah, boleh lah kalau kata nak taubat. Pun ni 99 nyawa. Hang dah bunuh ni, kalau kata hang mati pun, kalau masuk dalam neraka, bukan neraka biasa, Jahannam tempat hang ni. Dia tu dengar-dengar ala-ala nak masuk neraka Jahannam, tikam pergi seorang lagi lah, bagi cukup 100. Jumpa dengan satu orang alim. Alim tu kata kat dia, nak bertaubat ni, mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa kamu banyak mana pun, tinggal kamu insafi dan kamu tinggal sesungguh-sungguh dosa tu, dan pohonlah keampunan daripada Allah Jalla wa'ala. Dengan syarat, bila kata kamu nak berubah, pastikan kamu melakukan satu hijrah, pindah daripada tempat tu. Sebab yang nak menerima taubat ni bukan saya, bukan tuan-tuan. Ada orang kadang-kadang dia rajin bayar zakat, bagus dah bayar zakat tu, suruhlah dia bayar zakat dah. Kita suruh pula dia pergi berhenti bayar zakat, lah ni semua maksiat dia buat, satu pun tak ada ibadat. Yang asalnya ada juga ibadah. Tu beza tu. Kita ni semua dikeluarkan oleh Allah untuk tarik manusia kepada Allah dan Rasul. Ni tuan kita, dia buat rakaman kuliah ni. Tujuan dia apa dia? Ini adalah antara saham yang dia nak memudahkan orang untuk memahami kerangka agama. Tuan-tuan duk hantar kawan-kawan mesej WhatsApp apa semua ni, esok malam ada kuliah sirah, lusa malam ada kuliah fiqh. Tujuan dia sebab apa? Memang orang kadang-kadang orang mai, kadang-kadang orang tak mai. Tapi kita punya inisiatif tu untuk apa? Jalan nak bawa manusia kepada Allah dan Rasul. Itu saja. Sebab tu Allah Ta'ala kata, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Mau'izah hasanah ni kena ada. Sebab tu Allah Ta'ala kata, wa qulu linnasi husna wa aqimus salah. Nabi, anak-anak kita ni yang kecil-kecil macam ni, Nabi kata, muru auladakum bis salah wa hum abna'us sab'a sinin. Umur mereka 7 tahun. Had maksimum untuk kamu ajak mereka dengan salat. Kalau boleh mula daripada awal lagi cantik lah. Tapi benda mula yang Nabi pesan kepada kita bila anak baru lahir, apa yang Nabi kata? Adibu auladakum. Adabkan anak-anak kamu tu dulu. Sebab tu Nabi kata, adabani Rabbi. Yang mengadabkan aku adalah Allah Azza wa Jal, Tuhan aku. Kita pada hari ni kadang-kadang orang jauh daripada Allah, bukan sebab Allah tu, sebab kita pembawa panji dakwah itu yang tersilap, yang tersasar daripada jalan yang sebenar. Sebab itu apabila kita mengikuti jejak langkah para ulama, lisan mereka tidak dibazirkan untuk mencaci, mencerca orang lain.
Kalau ada ulama yang tuan-tuan kenal duk maki, cuba senarai kat saya. Sepanjang saya kenal tak ada lah ulama yang hidup dia mencerca memaki orang lain, melainkan dia berhempas pulas memikirkan jalan macam mana nak bawa manusia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu sebahagian besar para ulama, setiap daripada kalam dia itu kita boleh catat buat kitab pula. Tengok dia biasa ya pun, tapi bila kita mulazamah dengan dia, kalam dia tu kalau kata kita catat, kita tulis, boleh karang pula satu kitab lain. Punya hikmahnya, punya cermatnya mereka ni apabila berkata-kata. Punca dia sebab mereka memahami kerangka fana, yang mana apabila musnahnya makhluk, maka akan pasti dibicarakan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka disebutkan di sini lagi, dia kata mustahil fana bagi siapa? Bagi Allah Azza wa Jalla. Mustahil Allah Ta'ala itu fana. Allah Ta'ala itu akan hancur lebur tak? Kalau kata dia pun hancur lebur, macam mana dia nak buat makhluk ni? Macam mana ayah Pin kan, dia mengaku dia sebagai Tuhan. Kita tengok dia Tuhan Harun, sama Tuhan Harun kan, dia mengaku dia sebagai Tuhan. Dia pun yang ayah Pin tu hancur lebur dah. Tuhan Harun tak tahu mati ke tak lagi. Kalau kata mereka pun mati, siapa yang nak buat makhluk yang lain ni? Yang nak penaik matahari, yang nak menurunkan hujan, yang nak menggemukkan binatang, yang nak menyuburkan tanaman, yang nak mencukupkan air, yang semua ni kerja mesti kena yang hidup. Sebab itu kalau kata Allah tak boleh langsung bersifat dengan sifat fana, ternafi pada zat Allah Azza wa Jal itu sifat fana. Dia mesti kena ada baqa, kekal bagi Allah Jalla wa Ala. Tapi bila berlaku kematian ayah Pin tu, banyak juga mulut-mulut kita yang duk bunyi. Sebab tu saya kata, bila dah berlaku kematian seseorang, kita pakai hukum zahir lah. Sebab tu baru ni bila matinya Qasim Ahmad, saya sangat memuji tindakan Jabatan Mufti Negeri Kedah melalui Sahibus Samahah, Datuk Syekh Fadil Awang. Pasal masa tu riuh dah, saya yang duduk di Pulau Pinang ni pun riuh dah. Mayat Qasim Ahmad ni nak pergi tanam di mana? Sebab orang-orang yang macam ni mati mesti kena ada fatwa daripada pihak mufti. Hari kita tak pakai. Mufti sudah keluarkan, dia kata urus cara pengkebumian orang Islam. Sebab tuan-tuan, dia begini, bila kita tak tahu 2 jam sebelum daripada hamba Allah tu tadi mati, kita bukan tahu dia sempat tak mengucap, dia sempat tak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita pakai hukum zahir asal lah. Tak payah hukum lah yang pelik-pelik tu. Maknanya kita ikut macam kita orang awam ni nak pakai jawapan siapa? Pakai rujuk jawapan mufti sajalah. Tak payah kita pula nak pergi bincang, tapi dia ni ada fatwa yang kata dia, waktu dia yang hidup tu terpaksa dikeluarkan fatwa yang begitu supaya tidak berlaku lebih banyak kesesatan yang dibuat atas jalan fasad pada diri dia. Sebab dia ada pengikut. Tapi waktu dia selepas daripada tu, wallahu a'lamu bis-shawab, kita pun tak tahu macam mana dia dengan Allah Jalla wa Ala. Macam tu juga dengan Qasim Ahmad, sama lah. Maka kita pakai kepada hukum zahir asal dia, kita pun tak tahu kedudukan dia. Sebab tu bila kita tengok balik pada hari ni, maka yang kita kena fokus dia kepada siapa? Sasaran dakwah kita adalah kepada kelompok-kelompok ni. Siti Kasim, Asyah Jalil ni, kelompok-kelompok ni ramai lagi ni. Tu yang mana yang figura-figura yang ke depan, yang tak ke depan ramai lagi. Kalau tuan-tuan buka dalam Facebook, dia ada satu laman, nama dia Cube Itu Batu Berhala. Dalam tu macam-macam, semuanya boleh kata rata-ratanya orang Melayu
yang cuba nak jadi Melayu yang etis dan juga murtad. Macam-macam penghinaan kepada agama Allah Azza wa Jalla. Sebab itu jasa besar Syekh Abu Hasan Al-Ash'ari, Abu Mansur Al-Maturidi yang menyusun ilmu akidah ini dengan jalan menghuraikan dia berdasarkan kepada kerangka penakkulan akal, berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan kelompok-kelompok tu, kalau kata tuan-tuan bawa pi hujah Al-Quran, bawa pi hujah hadis, dia tolak mentah-mentah. Dia kena guna juga kaedah penakkulan akal untuk membenarkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Sebab tu bila kita mengaji ni dalam ilmu tauhid ni, kalau kata tuan-tuan mengaji dalam kitab yang lebih besar, dia akan ada perbincangan hukum akal, hukum adat, hukum syarak, supaya kita memahami agama dalam juzuk yang betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka dia kata wajib kekal bermula dalil kekalnya itu. Kekalnya itu dhamir balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baharu sekalian alam ini. Baharu ni maksud dia apa? Dia berubah. Baharu pun dia, alam pun dia, mungkin pun dia, makhluk pun dia. Benda satu ya, tapi banyaklah istilah dia tu. Hadis pun dia, barang yang kena jadi. Baharu ni makna dia berubah. Alam berubah dah tuan-tuan, kita pun berubah. Tuan-tuan ni dulu muda, lah tua, macam saya kan. Daripada muka kulit cekang lah pelanduk kendok lah. Bubuh bilah kok mana pun, cucuk muka ni dengan botok. Muka dia cekang, leher serupa itik saati punya leher kan. Punca dia pasal apa? Pasal kita boleh takat cucuk di muka lah. Hak di sini tak juga. Tang-tang lain nampak juga. Kat tangan, kat siku, kat kaki. Maka bila kita tengok bahawasanya berubah, rambut daripada hitam kepada putih, daripada kuat kepada lemah, daripada tinggi, daripada rendah kepada tinggi, itu semua berubah belaka tu. Kerana jikalau tiada kekal ia, yakni kekal Allah Subhanahu wa taala, maka tiada boleh ia, yakni Allah, menjadikan suatu daripada alam ini. Kalau tak ada Allah taala, macam mana sesuatu nak berlaku, nak terjadi? Yakni tiada kesudahan adanya Allah Subhanahu wa taala. Bila orang tanya dengan kita, ada Allah ni apa? Ada Allah selama-lamanya. Maka selama-lamanya itu adanya Allah Azza wa Jalla. Yang kata kita ni tadi, tidaklah. Kita ni semua adalah bergantung kepada mati. Maksudnya kita akan dimatikan oleh Allah dan dibangkitkan semula. Fa ahyakum, aku menghidupkan kamu, kata Allah, thumma yumitukum, kemudian aku mematikan kamu. Kemudian kata Allah, thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Balik tu balik dalam keadaan kekal, sama ada diberi nikmat atau diazabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. InsyaAllah dalam kuliah kita yang akan datang, kita akan bincang tentang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Sebab perbincangan mukhalafatuhu lil hawadith ni dia panjang. Kalau kata tuan-tuan perhati tengok, baqa dia guna isim, wujud guna isim, qidam guna isim. Tapi bila dia main pada juzuk mukhalafatuhu lil hawadith, dia guna dhamir. Macam mana yang ulama susun ilmu ni, hebat tak hebat? Nanti kita akan tengok perbezaan di antara penggunaan dhamir dengan penggunaan isim. Wallahu a'lam. Kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Saya minta ampun dan maaf andai kata ada terkasar bahasa, terlanjur bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.